قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan sabdanya lagi, man yatawakkalli ma baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita sedang melihat sifat keji yang terakhir, iaitu syarahul kalam, ataupun banyak bercakap. Kita dah lihat beberapa dalil yang dinukilkan oleh pengarang kitab ini daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini sambungan lagi dalil daripada hadis Bukhari, hadis umum berkenaan dengan larangan bercakap perkara yang mendatangkan dosa ataupun perkara yang sia-sia, yang tidak menguntungkan akhirat kita. Jadi kata pengarang dan sabdanya, yakni sabda Nabi lagi. Nabi kata, man yatawakkalli ma baina lihyaihi wa rijlaihi. Nabi kata, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara tempat misai dan janggutnya, atau dengan makna mulut, atau dengan makna lidah lah. Maksud dia, duduk di antara misai dan janggut. Di situ tempat mulut ataupun tempat lidah. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan. Maka Nabi kata, atawakkal lahu bil jannah. Nescaya aku jamin syurga untuknya. Ini dia panggil hadis jamin menjamin. Siapa-siapa yang berani jamin, dia boleh jaga lidah dia dan kemaluan dia. Lidah dia daripada melakukan perkara yang haram. Begitu juga dengan kemaluan dia daripada melakukan perkara yang haram. Maka Nabi kata, aku pun berani jamin. Nabi jamin orang ni akan masuk syurga. Itu Nabi jamin. Siapa-siapa yang berani. Kita sendiri kena jawab. Berani ke tak nak jamin lidah kita tak bercakap benda haram? Kemaluan kita tak guna pada benda haram. Ada dua perkara tu kita berani jaga, berani jamin, tak jatuh pada yang haram, maka Nabi kata, aku sanggup untuk jamin syurga bagi orang tersebut. Itu besar tu peluang tu. Dua perkara yang Nabi sebut. Cuma susah.
Susah bagi hawa nafsu kita yang ammarah lah. Tapi selagi mana kita tak latih dia, selagi itulah dia duk suka pada benda yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi kena latih kok mana. Biar lidah kita tak bercakap, tak bertutur, tak mengeluarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau katakanlah kemaluan terjaga dah, satu lagi lidah tak terjaga lagi. Asal duduk, mula-mula duduk ni cakap benda baik. Ada orang bukan mula-mula, asal duduk je cakap dah benda yang tak elok. Belum duduk lagi. Belum duduk lagi. Dia nak cakap benda yang tak elok dah. Ada orang yang macam tu. Jadi, kalau nak jaminan daripada Rasulullah, kita ni masuk syurga, maknanya kita pun kena berani juga jamin. Lidah kita ni kita jaga daripada bercakap benda yang diharamkan oleh Allah. Apa perkataan yang diharam ni? Depan nanti dia sebut contoh. Sini dia sebut contoh sikit-sikit lah. Dia sebut contoh dengan cara dia bilang je. Dalam kitab lain dia hurailah. Sebab ni kitab kecil. Jadi dia sebut dengan cara dia bilang je. Depan nanti. Muka surat 28. Ni dia baru bawa apa? Dia baru bawa datang pada kita dalil. Dalil ni pun dalil umum. Dalil umum larangan. Bukan dalil larang menipu, bukan dalil larang mengumpat ataupun mengadu domba dan sebagainya ni. Secara umum. Adapun dalil tiap-tiap perbuatan lisan kita yang keji tu ada juga. Tapi sebab kitab ni kitab kecil. Dia tak sebut dalil belakang tu. Dia hanya tulis je menipu. Dia hanya tulis je mengumpat, dia tulis. Lepas tu nak tahu dalil hadis ke Quran ke, kena buka kitab besar. Kitab besar baru temu dalil menipunya apa, dalil mengumpatnya apa, Quran dan hadis ada belaka. Buka kitab besar, temulah dengan dalil. Sini dia mari dalil umum supaya kita menjaga lidah kita ni daripada benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang sia-sia pun ulama' tasawuf suruh kita tinggal. Depan nanti dia buat perumpamaan. Apatah lagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Itu satu. Dan sabdanya lagi. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim pula. Man kathura kalamuhu kathura saqtuh. Betul lah Nabi sebut ni. Nabi kata apa? Sesiapa yang banyak cakapnya, maka mestilah banyak tersalahnya. Wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuh. Sesiapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Dan waman kathurat dhunubuhu fannaru aula bih. Maka sesiapa yang banyak dosanya, nerakalah tempat yang layak baginya. Betul lah tu Nabi cerita tu. Orang yang banyak bercakap, banyaklah tersalah. Supaya gini biasa kita duk dengar orang komen dalam Facebook. Kalau ada orang buat status ke apa ke, terutamanya status politik orang yang tidak sealiran mesti akan hentam. Antara dia komen apa? Dia kata, mu ni kalau tak bercakap nampak cerdik. Tapi bila bercakap nampak lalu wadah. Habis kurang tu. Bila kita tak bercakap, tak ada lah salah kita. Nak salah mana? Kita duduk seorang-seorang kita, senyap, tak bercakap. Ke bermonolog pula. Duduk seorang-seorang bermonolog pula.
Tengok depan cermin, cakap seorang-seorang depan cermin. Kutuk diri sendiri tak apa. Kita tak bermonolog lah. Seolah-olah macam kita bercakap berdua, mengumpat dan sebagainya. Kalau kita seorang diri. Waliknya kita duduk senyap. Tapi zaman sekarang ni, walaupun kita seorang diri, mengumpat masih boleh berlaku melalui apa? Menulis. Menulis dalam grup tu lah. Kalau tak grup pun berdua, kita PM dia, dia PM kita. Tu boleh jadi mengumpat depan nanti. Ada contoh. Tapi huraian tak ada sini. Huraian dalam kitab lain. Cuma nak sebut contoh lah. Jadi kalau kita bercakap banyak, maka kathura saqtuh, maka banyaklah kita jatuh. Bila banyak jatuh, saqtuhu tu asal maknanya jatuh. Bila kita jatuh, maknanya bila kita banyak salah, maknanya banyaklah dosa. Bila banyak dosa, mana lagi tempat orang yang berdosa? Maklum. Tak perlu jawab. Tanya budak pun tahu. Orang yang banyak dosa, mana tempat dia? Neraka. Lepas tu contoh-contoh nanti dia bagi pada kita. Menipu, haram. Mengumpat, haram. Apa lagi belakang tu disebut? Benda haram-haram belaka. Menipu, haram di sisi agama. Mengumpat, haram juga di sisi agama. Bahkan bukan setakat di sisi agama. Ijma' ulama' mengatakan haram. Tapi sedap nafsu kita. Benda yang dilarang memang sedap nafsu kita. Sebab tu Nabi sebut huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat atau kama qala. Nabi kata apa? Neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Nak pergi ke syurga, perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Gitu. Cuma nak beritahunya, kalau nak pergi ke syurga, benda yang membawa kita ke syurga tu benda yang kita tak suka. Tak suka. Siapa suka semayang? Kita yang duduk semayang lama dah ni pun. Semayang fardu ni, kalau katakanlah digugurkan 2 waktu, suka kita 3. Padahal duduk semayang lama dah kita ni tak pernah tinggal semayang. Tapi suka kalau diringankan lagi daripada 5 jadi 3. Kan suka kan time musafir kan? Waktu kita musafir boleh semayang dekat-dekat Zuhur dengan Asar. Boleh bawa Asar pergi ke Zuhur. Lepas tu pula boleh buat 2-2. Tak naklah kita berhenti waktu betul-betul masuk waktu Zuhur. Sebab apa? Kena semayang 4 dia tu. Nak jemaah dengan imam tu kena semayang 4. Tunggu dulu lepas orang habis semayang jemaah. Sebab apa? Kita berhenti semayang 2-2. Kan berasa ringan sikit tu. Cuba kalau yang 4 tu ditukar jadi 2. Suka nafsu kita. Sebab benda yang membawa kita ke syurga ni adalah perkara yang tak digemari oleh hawa nafsu kita. Puasa sebulan. Baru bulan Rajab nak masuk Sya'ban, nafsu gelisah dah. Tak sedapnya nak menyambut Ramadan. Kalau boleh langkahlah Sya'ban ni terus ke Syawal lah, suka. Daripada Sya'ban tak payah Ramadan, terus ke Syawal lalu. Suka kita. Tapi dak kena lalu Ramadan. Dah lah Ramadan siang puasa, malam pula kena pergi sembahyang tarawih. Dulu-dulu lagi lah. Sekarang ni asatizah duk bagi tahu dah pada kita supaya kita jadi orang malas. Tak apa, tarawih tak buat pun. Sunat je. Sunat kita pun berasa lega. Kena oleh dengan nafsu kita malas dah. Kalau mari pun mula-mula mari buat apa? Buat 4 rakaat balik buat rumah pula dia tu. Ni kan sembahyang sunat, buat di rumah lagi afdal dia tu. Pandai juga dia ngaji sikit-sikit. Walaupun nampak jahil. Tu nak beritahu contoh benda yang bawa kita ke syurga, benda yang nafsu kita tak suka. Tapi yang bawa kita ke neraka, benda yang nafsu kita suka. Mengumpat salah satu.
nipu orang salah satu. Kalau dalam bab berkata-kata, dalam bab percakapan, maka mengumpat tu sedap, duduk mengumpat, cerita keaiban orang, saudara seagama kita. Tu benda sedap tu, tak habis kita cerita. Lepas seorang kita cerita tentang orang tersebut. Baik. Jadi kalau kita duduk cakap benda banyak, maka banyaklah kesalahan. Bila banyak salah, mesti banyak dosa. Bila banyak dosa, maka tak ada tempat lain yang layak bagi pendosa yang tak bertaubat pada Allah Ta'ala kecuali neraka lah. Fa'aula bihi, neraka lah aula bagi dia, utama bagi dia. Baik. Pada ketika hendak bercakap perkara yang sia-sia atau tidak berfaedah. Ini perkara sia-sia ni, tuan-tuan kena faham. Perkara sia-sia ni maknanya yang tidak berdosa. Maknanya kita bercakap perkara tersebut tak mendatangkan dosa pada kita. Apa contoh? Kita cerita tentang apa? Tentang perjalanan kita pergi ke negara tu, pergi ke negara ni. Travel situ, travel sini. Bukan orang tanya pun. Kalau orang tanya lain lah. Kita respon kepada orang yang bertanya tu, kita tolong dia tu pahala. Macam mana mu pergi ke Turki hari tu? Berapa harga tiket, menginap di mana, selamat ke tidak, tu dia tanya pengalaman kita. Kita cerita pada dia tu, boleh pahala lah pada kita. Sebab apa? Memudahkan urusan orang. Ni dok saja-saja ni. Kita cerita, kita travel pergi situ, pergi sini, situ, sini. Ataupun kita cerita makanan. Makanan negeri tu, makanan negeri tu. Kita jenis food hunter. Yang kita duk cerita dalam 5 orang lagi yang duk dengar tu bukan jenis food hunter pun. Tapi kita ni jenis orang yang pemburu makanan. Kita cerita, kita pergi makan lemang Tok Ki. Pagi. Daripada Gombak pergi ke lemang Tok Ki. Mana Bentong ke? Bentong. Pergi ke Bentong, lemang Tok Ki. Sampai sana ride dengan bini. Lepas tu, lepas daripada situ, pergi atas lagi, pergi Temerloh pula. Patin Tempoyak pula. Lepas tu, pergi lagi ke depan sana. Nasi dagang bawah tol pula. Tu benda maklum belaka tu. Saya sebut contoh ya. Dia cerita. Bukan benda dosa tu. Cerita bab makanan. Bukan mengompak orang pun. Tapi perkataan ataupun perkara tersebut dianggap oleh ulama sebagai perkara yang sia-sia. Tu sia-sia tu. Senyap-senyap sudah kita pergi. Kecuali dia tanya, mu pernah pergi tak lemang Tok Ki? Jalan dia kok mana? Tu kita cerita membantu dia. Dia nak pergi. Ni dak ni, kita saja-saja pergi cerita pada dia. Apatah lagi dalam bercerita tu nak menzahirkan pula. Tengok aku makan benda-benda yang bukan duduk area Batu Cave je. Tengok aku keluar daripada Batu Cave dalam sehari 3 tempat negeri yang berbeza. Contoh. Pagi di Pahang. Tengah hari di Terengganu. Malam di Kelantan. Pagi esoknya pula di mana? Di Perak. Contoh. Belah utara pula. Lepas tu naik semula ke Kuala Lumpur. Ada dalam hati berasa nak tunjuk. Tu cerita lain lah, masuk lain pula. Penyakit lain lah pula. Cuma nak sebutnya ialah bercakap benda tu pun dikira perkara yang sia-sia dah. Tidak berfaedah dah dia kata. Hendaklah dia kata. Kalau perkara sia-sia ni. Yang tak menguntungkan ni. Nak tahu sia-sia tak sia-sia. Kita letak gini. Lepas mati nanti, aku duk cerita bab makan minum ni, boleh pahala tak lepas mati nanti? Kita boleh tahu sendiri. Tak ada pedah. Tak ada pedah tu, kalau katakanlah kita ganti, perkataan tersebut, kita ganti dengan zikir. Boleh tak pahala situ? Kita sendiri boleh buat sipir. Boleh buat formula. Maknanya kita tahu kalau kita tukar bercerita tentang apa? Travel kita tu, backpackers kita tu, kita tukar dengan zikir, dengan baca Quran ataupun zikrullah, kita tahu boleh pahala. Maknanya perkataan yang kita tengah cakap tu adalah sia-sia.
Lepas tu ulama lepas tu hadis Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya Islam seseorang tu dia tinggal perkara yang tak sepatutnya dia buat. Antara perkara yang tak sepatutnya kita buat, apa dia? Duk cerita benda yang sia-sia. Cerita tentang kereta kalau duduk dengan dia. Padahal bukan nak beli kereta pun. Tapi dia suka cerita bab kereta. Duk dengan dia cerita bab player bola sepak. Contohnya. Tak kutuk. Tapi duk cerita negara tu pemain-pemain dia hebat, semalam gini, malam gini, lawan berapa gol. Tapi perkara tersebut, kalau kita fikir, kita tukar dengan zikir, untung tak kita? Boleh pahala tak? Boleh pahala. Maknanya yang tadi tu sia-sia. Bila sia-sia, pejam mata, tak ada apa pun yang kita dapat. Maknanya kalau sampai masa kita mati, kita pejam mata, sejam tadi dia cakap tentang kereta model baru tahun 2024 nak keluar. Toyota-nya, BMW-nya, Merc-nya, Honda-nya, Tesla-nya, macam-macam jenis nama lah. Kita duk cerita banyak model ni nak keluar tahun 2024. Aku tengok pun pening nak beli yang mana satu. Mau ada duit ke? Tak ada lagi setakat ni. Tu buah dia panggil tu. Buah saja tu dia panggil tu. Tu ingat tu. Benda tu sia-sia dia panggil. Kecuali duit ada dah. Nak beli dah ni. Duit ada dah siap dah ni. Ataupun boleh dah ni buat loan ni. Tak ada komitmen dah. Kalau masuk loan pun lulus. Memang nak beli. Kereta kita pun rosak dah katakanlah. Ataupun tua dah. Nyanyok dah kereta yang ada pun. Nak cari yang barulah satu. Tak apa. Buat. Sebab apa? Kita nak beli. Ni dak ni. Tak tahu nak beli ke tidak. Bahkan duit tak ada scaping. Orang Kedah kata scaping ni. Tak ada skupang. Scaping orang Terengganu kau guna. Macam-macam negeri lah tuan-tuan. Cuma nak sebutnya, tak ada duit pun kita. Nak bayar bulan pun tak ada. Tapi duk cerita situ pasal kereta. Tu kita kena tahu orang yang nak menuju pada Allah Ta'ala, dia tak bolehlah serupa dengan orang yang jauh dengan Allah. Yang duduk dalam masjid ni, yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dah. Kena tinggal lah benda tu. Waktu kita betul-betul nak buat, barulah kita buka topik tersebut. Sekarang ni, kita tak nak kahwin dua pun. Tapi asal duduk cerita bab kahwin dua. Bukan nak kahwin dua pun, nak kahwin dua macam mana? Bini jeling takut dah. Tunggu. Bila dah ada berani, kita pun nak mencari, masa tu cerita. Aku ni bini Zain dah ni, kahwin dua ni. Mau ada calon kau. Aku nak tengok nak buat pilihan, tak nak dah menyesal nikah kali pertama dulu. Kali kedua ni nak yang biar puas hati betul lah. Yang hidung mancung, yang mata begitu, gini dan sebagainya lah. Baru boleh cerita. Ni dak ni. Dua-dua tu, ataupun sekumpulan tu semuanya pertabi lah kau. Persatuan takut bini dia panggil. Pertabi. Ringkasan dia. Tapi duduk je nak habis gelas teh tarik tu. Topik tu. Duk buat topik tu. Daripada mula duduk sampailah bangun habis air. Tu kalau tak masuk yang haram sia-sia. Kalau masuk yang haram dosa. Tu saya sebut tadi. Biasanya mula-mula je yang tak melibatkan dosa. Lepas daripada tu melibatkan dosa. Ada orang gini, saya sebut contoh. Ni yang pernah saya dengar sendiri ni. Tak sedap kita nak duduk. Kita duduk minum ni. Dia mari duduk. Belum duduk lagi member dia ada sebelah. Dia biasa duduk cakap benda gitu dah. Ni malam apa ni? Malam Jumaat esok. Pagi Jumaat. Duduk minum air. Dia mari. Macam mana? Boleh semalam? Tuan-tuan faham kan? Maksud dia. Boleh semalam. Boleh apa tu?
Nak buka topi tu. Nak buka topi. Hatta benda hubungan suami isteri pun dia nak cerita tu. Ada orang macam tu. Duduk je, start dah. Tu kalau tu masuk dosa lah. Kalau tak dosa, sia-sia. Kalau masuk benda yang bermaksiat, jawab dia, perbualan tu adalah dosa. Kalau dosa, kita ni Allah Ta'ala tak hukum terus, tak hukum direct. Kalau hukum direct, jadi bisu, jadi lidah pendek dan sebagainya. Jawab dia lama dah tak cakapnya. Tapi gitulah Allah Ta'ala ni, dia tangguh. Bagi peluang dan ruang kepada kita ni bertaubat, insaf, sedar. Wak mari tanda-tanda, ni uban penuh dah atas kepala tu. Lepas tu wak mari sakit sikit. Di lutut ada, di kaki ada, di pinggang ada, di mana ada, di kepala ada, belakang lah sakit. Wak mari sikit-sikit, tu tanda-tanda singkat dah tu, sia tu. Hatta yang sia-sia pun elok lah. Sebab apa? Masa tak ada dah ni. Masa singkat sangat dah ni. Maknanya yang sia-sia pun tinggal. Yang haram, jauhkan sama sekali. Gitu. Baik. Jadi, sini ni dia nak cerita pada kita yang sia-sia ni. Pada ketika hendak bercakap perkara yang sia-sia, dia kata, ataupun perkara yang tidak berfaedah, hendaklah difikirkan bahawa jika kita menyebut Allah Ta'ala, yakni apa? Berzikir. Kita tukar perkataan sia-sia tu dengan berzikir. Atau berselawat, atau beristighfar, atau bertahlil. Bertahlil ni maknanya menyebut la ilaha illallah. Tu kita panggil tahlil. Atau bertahmid. Bertahmid maknanya kita sebut alhamdulillah. Atau bertakdis, menyebut subhanallah, berdoa dan sebagainya. Ganti daripada perkataan yang tidak berfaedah itu, kita akan mendapat untung yang sangat besar. Kerana apa? Kerana berzikir itu adalah umpama sepotong emas. Dan perkataan yang sia-sia itu ibarat seketul tanah keras. Bandingkan. Maka dia kata, antara sepotong emas dengan seketul tanah keras tu. Dan perkataan yang sia-sia ibarat seketul tanah keras. Maka adalah wajar bagi orang yang berakal mengambil ketul emas itu dan tinggalkan tanah keras yang tak berharga itu. Tu kalau perkataan yang sia-sia, yang tidak berdosa. Yang sia-sia tu umpama tanah ketul. Yang berzikir tu pula adalah umpama seperti emas. Nak yang mana satu dia kata. Pastilah nak emas musim zaman kita ni pula. Zaman orang suruh simpan emas. Lagi-lagilah kita nak pada emas. Banding dengan ketul tanah. Nak buat apa tanah? Tanah pula bukan tanah hekar. Bukannya tanah lot untuk kita buat banglo, tidak. Tanah seketul. Nak buat apa tanah seketul? Bandingkan orang bagi ketulan emas. Baja, dipanggil apa? Bata. Emas yang berbentuk bata tu. Mestilah orang nak bata emas. Tak payah tanya orang tu. Tanya budak. Budak reti. Bagi duit dengan bagi kertas surat khabar. Budak reti. Kalau buat perumpamaan gitu. Bagi satu kertas A4 yang warna, kita potong siap-siap. Saiz sama dengan duit. Tapi, tak ada cetakan apa di kertas tu. Warna apa? Warna hijau juga. Bagi pada dia kertas A4 yang saiz dengan saiz RM5, dengan bagi nilai yang RM5, warna hijau juga. Dia ambil yang mana? Ambil yang ada warna apa? Yang ada logo tu lah. Yang warna hijau, yang ada harga tu. Ini kan pula kita yang dah berakal ni. Patutnya lebih bijak menilai antara emas dengan ketulan tanah. Tu kalau sia-sia, maka sekiranya perkataan yang hendak dicakapkan itu mengandungi dosa, maka ianya adalah sepotong api. Tu perumpamaan dia. Apakah waras
orang yang meninggal seketul emas, lalu merebut sepotong api yang kelak membakar hangus akan dirinya sendiri. Ini dipanggil istifham ingkari. Dia panggil istifham, nampak bentuk macam tanya. Ni dia panggil istifham nak merendahkan kita. Takkanlah mu tak boleh mikir, bodoh sangat mu kalau tak boleh mikir. Nampak macam nak tanya dak ni? Bukan nak tanya ni. Istifham ni banyak makna dia. Jadi sini dia mari tu nak tunjuk pada kita kalau mu ambil api lah banding dengan mah, maknanya bodoh sangatlah mu. Walaupun mu ada jawatan, ada gelaran akademik dan sebagainya, kalau duk buat dosa melalui lisan, tak cerdik orang ni. Walaupun dia ni ada PM contohnya, Profesor Madya ataupun Prof je contoh ni tuan-tuan ni. Kita kan di Malaysia itulah lambang kecerdikan seseorang dari sudut akademik. Diberi gelaran itu. Ni ada master, yang ni ada PhD, yang ni ada gelaran lebih lagi. Profesor Madya, kemudian Profesor Ulung, Diraja dan sebagainya. Itu melambangkan keintelektualan seseorang tersebut. Itu negara iktirafkan. Universiti iktiraf orang tersebut. Tapi kalau orang yang ada gelaran tersebut duk buat dosa dengan perkataan kau dengan apa, maknanya orang tu tak cerdik. Banding dengan kita yang tak kenal huruf. Contoh, tak kenal huruf. Orang tua dulu-dulu tak kenal huruf, tapi duduk dengan baca Quran. Duduk belek Quran dia. Mata tengok Quran, tangan belek Quran, lidah baca Quran, telinga dengar Quran, poho jadi tempat letak Quran. Semua Quran tu. Poho kita jadi tempat letak rehat tak ada. Tangan kita duk belek Quran, mata tengok Quran, telinga dengar Quran, lidah baca Quran. Tu semua tubuh badan yang berkait dengan Quran pasti mulia. Tak kira apa saja yang berkait dengan Quran pasti mulia. Tu malam Lailatul Qadar. Kenapa mulia dia? Sebab terkait dengan Quran. Kenapa Ramadan mulia berbanding dengan bulan lain? Terkait dengan Quran. Mana-mana yang terkait dengan Quran pasti mulia. Nak mulia kita biar ada kaitan dengan Quran. Tak jadi penghafal Quran pun tak apa, pembaca Quran, pentadabbur Quran. Baca, kemudian baca lagi, ulang dan ulang lagi baca Quran. Kita akan jadi orang mulia dengan sebab Quran tu mulia. Tu nak sebut contoh. Kalau kita ni ambil api banding dengan ketumah, maknanya tak cerdik sangatlah kita. Baik. Di antara kata-kata yang berdosa ialah, ni dia sebut contoh ya. Sepintas lalu ialah ni. Di antara kata-kata yang berdosa ialah yang pertamanya apa dia kata? Berdusta. Berdusta ataupun kita panggil bohong. Kita panggil juga menipu. Kalau orang Terengganu panggil lebong. Tuan-tuan ada kawan ni dari Terengganu. Lebong. Lebong mu ni. Lebong tu menipu. Tak ada orang Terengganu tak faham kita. Lebong benda. Berdusta. Apa makna dusta? Definisi dusta. Nak kenal dusta tak dusta. Definisi dia. Mukhalafatul khabar lil waqi'. Cerita tak serupa dengan realiti. Nipu tu. Cerita tak serupa dengan realiti. Itu dia panggil menipu. Kita bagi tahu si fulan bin si fulan cerai dengan bini dia. Padahal ada. Nipu tu. Sebab realitinya dia tak cerai lagi bini dia. Baru duk bergaduh je. Kita dengar, kita jiran sebelah rumah. Bergaduh, dia dengar sampai ke rumah kita. Kita pun pergi cerita pada orang lain, fulan bin fulan ni bercerai dah. Ada harapan lah kalau mu nak. Gitu contoh. Kita cerita tu tak serupa dengan realiti. Dia panggil kadhib. Menipu orang tu. Lepas tu, menipu tu, tengok mudarat pula. Besar mana? Makin besar mudarat daripada menipu,
maka makin besarlah dosanya. Lepas tu ulama kata haram menipu. Melainkan pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh agama. Ada dalam bab menipu ni dibenarkan oleh agama. Antaranya apa? Antaranya dalam dalam hal kita nak mendamaikan saudara seagama kita A dan B ni berkelahi. Agama benarkan siapa tahap kita berbohong pun tak apa. Kita cerita pada B, A ni lama dah nak baik denganmu. Cuma dia rasa segan lah sebab lama sangat tak bertegur siapa. Padahal A tak ada sebut apa pun. Kita pergi cerita pula pada A, B pun kata nak berdamai dah denganmu. Dia kata malu tua-tua ni duk bergaduh. Malu dengan anak, malu dengan cucu. Anak pun tahu kita tak bertegur. Padahal rumah dekat. Ataupun padahal kita ni satu sekolah, satu universiti dulu. Ada satu jemaah. Dia dengan kawan classmate dia ke dulu. Classmate dia ni terasa hati. Sebabnya bila si kawan ni kahwin, jadi renggang lah. Orang bila kahwin gitulah. Dia ada tanggungjawab dengan rumah tangga dia. Jadi tak macam bujang dulu. Zaman bujang dulu, hello. Yalah pukul berapa? Mari minum teh. Pukul berapa? Pukul 11 malam. Keluar. Orang yang tak ada komitmen, bolehlah gitu waktu bujang dulu. Tapi bila dah kahwin, dengan bekerjayanya, dengan ada isterinya, ada anaknya, maka banyaklah komitmen menghalang daripada bertemu kawan. Jadi kawan dia ni, buat dia macam nak bergaduh. Siapa dia temu saya, ustaz saya nak amal doa apa nak suruh dia jadi lembut hati. Lah sekali hari tu pergi ngajar situ, dia kata ustaz saya nak bagi tahu berita gembira ni. Kawan saya dulu ustaz, yang dulu saya cerita pada ustaz dia tak nak bertemu dengan saya. Alhamdulillah dia kata dah jadi kawan baik semula. Dia faham dah situasi tu. Situasi masing-masing ada komitmen, ada keluarga, berkerjaya dan sebagainya. Masing-masing dah faham dah. Boleh minum keluar teh macam dulu-dulu dah ustaz. Alhamdulillah. Nak sebutnya ialah perkataan yang kita keluarkan daripada mulut kita kalau dengan tujuan nak mendamaikan A dan B yang berkelahi ini, walaupun tak serupa dengan realiti lah. Sebab A tak kata gitu pun pada B, B pun tak kata gitu pada A. Tapi kita cerita benda yang tak serupa dengan realiti tu. Menipulah sepatutnya. Tapi menipu tu dibenarkan oleh agama. Maksud dibenarkan tu tak berdosa. Tak berdosa. Pada lurahnya, pada bahasanya, menipu tak tu? Menipulah. Sebab apa? Sebab kita cerita benda yang tak serupa dengan wakil. A tak kata pun dia nak bernamai dengan B. B pun tak kata dia nak baik dengan A. Tapi kita cerita, menipu tak kita perkataan yang kita sebut tu? Menipu. Tapi menipu yang tak berdosa dia panggil. Begitu juga kalau buka kitab-kitab besar sikit, ada disebutkan menipu bila seorang lelaki itu nak menyenangkan hati isteri dia. Bila seorang lelaki ada dua isteri. Yang isteri mutua ni tahu si suami ni lebihkan isteri muda sayang dia. Maka si tua ni terasa hatilah. Maka kita sebagai suami ni agama benarkan. Gitu. Agama benarkan. Itu hikmah dia. Agama nak suruh hubungan suami isteri ni walaupun 3 tu kan. Antara 2 bini dengan seorang suami tu. Walaupun 3 tu. Bukan seorang isteri dah. Agama benarkan sampai tahap boleh si suami tu guna perkataan yang tak serupa dengan realiti. Bila tak serupa dengan realiti ni maknanya dusta. Macam Nabi Allah Ibrahim jawab pada salah seorang isteri dia. Bila tanya tentang salah seorang isteri dia yang lain, dia kata apa? Hadza akhi. Ni saudaraku, dia kata. Saudaraku.
Saudara aku tu menipu tu. Tapi tunggu dulu. Satgi tuan-tuan kata Nabi Ibrahim nipu. Walaupun boleh gitu, walaupun boleh kita sebut tak serupa dengan realiti. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim ni, dia panggil tauriyah, dia panggil. Warra yuwarri tauriyah. Tauriyah ni apa? Dia ada makna, ia ada perkataan yang makna dia cepat kita faham dan ada maknanya yang lambat kita faham. Maknanya satu perkataan yang double meaning. Satu perkataan yang ada dua makna. Walaupun boleh tu, kita menipu tu. Sebab apa? Nak mengelakkan di antara dua isteri ni bergaduh. Betul ke abang sayang kepada yang muda lebih daripada saya? Maklumlah, saya dah tua dah. Muka pun tak lawa lagi dah. Mana ada. Yang tua kan daripada awal kahwin dengan saya. Berkhidmat dengan saya. Harta benda habis untuk saya dan sebagainya. Mestilah saya sayang awak. Nyangak gitu. Padahal sayang yang muda. Yang muda umur 17. Yang tua umur 67. Mesti sayang yang 17. Tapi kita sebut gitu tu tak salah pada agama. Tengok, sebab agama nak galakkan supaya kita kita kahwin 2, 3, 4 sampai tahap agama benarkan. Tapi kena ingat, walaupun agama benarkan, afdalnya buat macam Nabi Allah Ibrahim tadi. Pakai tauriyah. Disebut akhi tu yang cepat kita faham bila orang sebut ni saudara saya. Saudara mana ni? Saudara seagama. Padahal dia nak kata saudara-saudara ni bukan saudara seagama je. Maksudnya dia juga adalah saudara yang dah jadi isteri kepada dia. Cuma yang tu lambat orang nak faham. Gitulah ibaratnya perkataan-perkataan yang ada double meaning. Kita nak selamatkan diri kita daripada apa? Daripada ancaman. Boleh kita jawab dengan perkataan yang double meaning. Orang cepat faham yang ni. Kita pun selamat. Padahal kita maksudkan yang satu lagi. Tu dibenarkan. Dibenarkan kita bertauriyah. Tu lebih afdal daripada kita berdusta. Berdusta bulat-bulat. Baik. Mana tadi? Jadi yang pertama perkataan yang dilarang, perkataan yang berdosa ialah berdusta. Habis dulu satu. Lepas tu akan datang mengumpat. Mengumpat. Ada huraian dia pula. Berbantah-bantah ada huraian dia pula. Cuma sini dia sebut ringkas-ringkas. Saya hurai pun ringkas-ringkas je. Habis dulu situ sambung akan datang mengumpat. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.